والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Amma ba'd. Alhamdulillah, sama kita ucapkan syukur kita Allah Taala masih lagi kita berada di rumah Allah ini. Untuk sama-sama kita menunaikan solat Jumaat. Dan seperti biasa sebelum masuk solat Jumaat, sama-sama kita mendengar ilmu atau tazkirah. Dan pada kali ini kita bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Ahmad Dasuki, dan tidak asing lagi, insyaAllah Ustaz bersama kita sehingga solat Jumaat. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'sir wa tammim bil khair. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabil aziz ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yakdzibun. Adalah seluruh penduduk kampung itu ataupun negeri itu beriman dan juga bertakwa kepada Allah. Lafatahna alaihim barakat. Sudah pasti kami akan bukakan kepada mereka ini sekadar pintu-pintu keberkatan daripada langit dan juga bumi. Walakin kadzabu, tapi sayangnya kamu dusta pada ayat-ayat Allah. Fa akhadnahum bima kanu yakdzibun. Lalu kami caburkan nilai keberkatan itu pada kamu dengan apa yang kamu dustakan itu. Sadaqallahu al-azim. Surah Al-A'raf ayat 94. Hari Jumaat yang berbahagia sekalian, di antara perkara yang paling besar yang kita boleh lihat dalam apabila kita berada dalam bulan Ramadan ini yang disebut dengan Al-Mubarak. Satu perkara yang disebut dengan keberkatan. Berkat ini kalimah yang biasa kita dengar dalam hidup kita. Biasa kita sebut tentang berkat. Semenjak daripada bulan Rejab lagi, Rasulullah SAW menyebut tentang keberkatan. Dalam bulan Rejab, Rasulullah SAW membaca satu kalimah, satu doa yang dibaca dan diulang oleh Rasulullah. Allahumma barik li bi syahri Rejab, wa barik li bi syahri Sya'ban, wa ballighni bi syahri Ramadan. Ya Allah, berkatkanlah aku dengan bulan Rejab. Ya Allah, berkatkanlah aku dengan bulan Sya'ban. Ya Allah, panjangkanlah umur aku biar aku sempat masuk dalam bulan Ramadan. Ya Allah. Ini doa yang dibaca dan diulang oleh Rasulullah SAW. Maknanya Rasulullah SAW yang sebut, Ya Allah, kalau sekiranya ditakdirkan aku mati pada tahun ini, Ya Allah, maka matilah aku setelah mana masuk dalam bulan Ramadan, Ya Allah. Ini doa yang dibaca oleh Rasulullah SAW. Kalau doa kita, Ya Allah, biar sempat raya, Ya Allah. Raya itu yang paling utama daripada kita. Yang Rasulullah SAW sebut tentang berkat bulan Rejab, berkat dalam bulan Sya'ban, dan berkat sampai dalam bulan Ramadan. Ramadan ini Rasulullah gunakan dengan kalimah qad ja'akum syahrun mubarak. Telah datang pada kamu bulan yang penuh dengan keberkatan. Berkat lagi Rasulullah SAW sebut. Dalam hidup kita, kita sentiasa sebut kalimah berkat ini. Waktu mana kita bangun daripada tidur pagi tadi, kita solat subuh, kita baca satu doa. Dalam doa kunut kita ya, wa barik lana fima a'tait. Ya Allah, tolong berkatkanlah pada kami dengan setiap pemberian yang kamu bagi pada kami, Ya Allah. Kemudian dalam hidup kita, setiap benda yang kita buat semua dipentingkan tentang berkat. Kita nak makan disebut tentang berkat. Kita baca doa, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Berkat lagi kita sebut. Ya Allah, tolong berkatkanlah pada kami fima razaqtana.
daripada apa yang kamu kurniakan pada kami ya Allah. Demikian juga waktu mana kita berjumpa dengan orang yang nak melangsungkan perkahwinan, Rasulullah SAW ajak supaya kita baca doa. Doa pada orang yang melangsungkan perkahwinan ini, barakallahu lakuma, barakallahu lakuma, ya Allah tolong berkatlah pada kamu berdua ini ya Allah. Para hadirin sekalian, berkat ini terlalu banyak kita dengar dan terlalu kerap kita dengar dalam hidup kita. Banyak sebenarnya berkat ini, sehingga kan disebut dan diulang yang tidak ada kecuali orang Islam saja yang dapat nilai berkat. Orang yang ulama-ulama sebut berkat ini satu anugerah Allah kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu kurniaan yang diberikan kepada mereka yang beriman pada Allah. Tatkala mana kamu beriman, kamu ada satu benda lagi yang Allah kurniakan pada kita yang disebut dengan berkat. Hidup kita Allah tak ajar supaya kita hidup kejar biar harta benda yang banyak, tidak. Tetapi Allah ajar supaya kita kejar yang disebut dengan keberkatan daripada harta benda itu. Allah tak ajar pada kita supaya jawatan kita jadi besar, tidak. Tetapi Allah ajar pada kita supaya jawatan itu diberkati dalam hidup kita. Dalam hidup kita, kita tidak diajar supaya mempunyai pengaruh yang ramai, tidak. Tetapi kita nak supaya kita diberkati dalam hidup. Berkat ini benda yang besar dan diulang dalam Islam supaya kita mengejarnya berkat. Kita tidak mengejar bonus, kita tak mengejar yang namakan dengan harta, tak mengejar yang namakan dengan jawatan dan sebagainya. Apa benda sebenarnya berkat ini? Kesempatan yang sebelum daripada solat Jumaat ini, anak-anak ulang sikit tentang berkat yang sentiasa kita sebut. Berkat-berkat ni apa dia? Sehingga kan kita baca doa pun minta berkat, kita buat satu benda pun kita nak berkat. Setiap benda kaya, kita tahu bahawa dalam hidup kita ini tak semua yang milik kita, tidak. Kita tidak memiliki segala-gala, tidak. Tetapi dalam diri kita ni Allah bagi pada kita 1/3 je milik kita, 2/3 lagi milik Allah. Anda biasa ulang perkara ni pada sekalian, bahawa dalam hidup kita 1/3 je yang kita miliki, 2/3 lagi milik Allah. Kita boleh beli rumah, tapi kita tak boleh beli kebahagiaan. Kita boleh beli apa dia? Kita boleh beli ubat, tapi kita tak boleh beli kesembuhan. Kesembuhan itu milik Allah. Kita boleh beli tilang, tapi kita tak boleh beli kelenaan. Berapa ramai orang beli tilang warna yang tak sakit tulang belakang, tak tidur dia tu keli ada tilang tersebut. Akhirnya ambil toto, lainnya pula tak toto dia. Nak sebut ni gambaran apa dia? Berkat dipanggil dia. Berapa ramai orang kita boleh beli kereta, tapi kita tak boleh beli kebahagiaan, keselesaan. Berapa ramai orang kereta besar, dia ada driver lagi, duduk belakang lagi dia, tapi masam je dalam kereta dia. Berapa ramai orang yang kereta kancil je, anak 12 orang dalam, tapi mak ayah senyum je dalam kereta tersebut. Maknanya apa dia? Tanda ada sesuatu yang Allah kurniakan pada diri kita. Satu benda yang disebut dan diulang dalam hidup ini, yang disebut benda apa yang diberi ini, yang disebut dengan berkat. Berkat ini satu benda yang Allah bagi pada kita yang patut kita kejar dalam hidup kita sebagai seorang mukmin. Para hadirin sekalian, kalau kita baca dalam sirah, berlaku beberapa peristiwa bagaimana sahabat-sahabat tabaruk dengan Rasulullah, ambil berkat dengan Rasulullah. Kita buat contoh yang mudah yang berlaku pada Ummu Aiman. Misalnya contohnya Ummu Aiman dicerita, satu malam waktu mana aku tidur di rumah, waktu mana aku tidur, Rasulullah tidur di rumah aku. Satu malam ni katanya Ummu Aiman dicerita, di saat mana Rasulullah SAW menjelang waktu mana subuh, Rasulullah rasa nak terkencing. Rasulullah SAW ke dapur. Waktu mana Rasulullah ke dapur cari bilik air, kemudian Rasulullah nak turun ke tanah, ke bawah, tiba-tiba dapati malam itu gelap pekat, katanya Ummu Aiman. Dalam riwayat yang panjang ini, Ummu Aiman cerita, lalu Rasulullah SAW bimbang kadang-kadang ada binatang berbisa. Lalu Rasulullah SAW sendiri dalam keadaan demikian, Rasulullah SAW ambil bekas, Rasulullah buang air kecil dalam bekas itu. Selesai daripada Rasulullah ajak, Rasulullah sandar bekas itu ke tepi dinding. Selesai dah saja Rasulullah sandar tepi dinding, Rasulullah SAW selesai daripada siap qada ajak sebab Rasulullah bagi. Ummu Aiman kata, selang tak lama lepas pada itu, aku terasa dahaga yang amat sangat. Aku bangun dan aku terus ke dapur. Katanya Ummu Aiman, apabila aku ke dapur, aku cari tak ada air, kecuali ada air dalam bekas yang disandar di tepi dinding itu.
Katanya Ummu Aiman, aku pun ambil air itu, kemudian aku minum. Selesai saja aku minum, katanya Ummu Aiman, aku balik ke pembaring. Lepas pada waktu subuh, duha, Rasulullah pulang balik, katanya Ummu Aiman, Rasulullah terus menepa ke bekas itu. Apabila dia dapati bekas itu kosong, lalu Rasulullah SAW tanya pada Ummu Aiman, wahai Ummu Aiman, di mana air dalam bekas itu? Mana air dalam bekas itu? Ummu Aiman kata, kenapa ya Rasulullah? Rasulullah tanya balik, kemana air dalam bekas ini wahai Ummu Aiman? Lalu Ummu Aiman tanya balik, kenapa ya Rasulullah? Rasulullah SAW tanya lagi, kemana air dalam bekas ini wahai Ummu Aiman? Ummu Aiman jawab, kenapa ya Rasulullah? Nampak saja Rasulullah beria ini sampai 2-3 kali Rasulullah tanya soalan demikian. Lalu Ummu Aiman kata, ya Rasulullah, bekas air yang ada dalam bekas tersebut telah masuk dalam perut ini ya Rasulullah. Dah masuk dalam perut ini ya Rasulullah. Rasulullah terkejut. Rasulullah senyum. Rasulullah tanya, wahai Ummu Aiman, kamu minum air dalam bekas itu? Katanya Ummu Aiman, ya Rasulullah. Kenapa ya Rasulullah? Rasulullah SAW tersenyum. Rasulullah SAW sebut, wahai Ummu Aiman, kamu telah terminum air kencing aku wahai Ummu Aiman. Ummu Aiman kata beliau, ya Rasulullah, aku tak tahu ya Rasulullah, air dalam bekas itu air kencing kamu ya Rasulullah. Rasulullah SAW sebut, mulai daripada hari ini wahai Ummu Aiman, mulai daripada hari ini perut kamu tidak akan disentuh dengan penyakit sakit perut sampailah kamu wafat nanti, kata Rasulullah SAW. Berkat daripada tersilap minumnya air kencing Rasulullah SAW. Kalau terminum air kencing kita dah rasanya dalam ICU 3 hari 3 malam bagi nak sebutnya gambaran bagaimana tabarruk itu berlakunya peristiwa beberapa kali keberkatan. Dan anda tak cadang cerita panjang tentang peristiwa-peristiwa yang berlaku mengenai tabarruk di zaman Rasulullah, termasuk Khalid Al-Walid yang mengambil rambut Rasulullah untuk ditabarruk dalam kain serban Khalid Al-Walid ini sendiri. Walaupun sekalipun kita nak sebutnya gambaran apa sebenarnya berkat ini. Berkat-berkatnya apa ini? Dan katanya para ulama, berkat ini sesuatu anugerah yang Allah kurniakan pada seorang mukmin tatkala mana kamu dapat sedikit tetapi dirasakan banyak dalam hidupnya. Itu tanda kamu mulai diberkati. Satu saat di mana kamu dapat sedikit tetapi dirasakan banyak dalam hidup kamu. Kalau mana kamu dalam keadaan sempit tetapi kamu merasakan dia luas. Di saat mana kamu susah tetapi dirasakan senang pada diri kamu, itu tanda keberkatan yang ada pada diri kamu. Berapa ramai orang yang rumahnya sempit tetapi dia rasa bahagia dalam hidup. Allah tenangkan jiwa, tanda rumah tangga itu sedang diberkati dan dirahmati oleh Allah. Para hadis kan dalam hidup kita ni berkat ni dia datang daripada mana? Ulama-ulama suruh bincangkan mungkin berkat-berkat ni dia datang daripada sumber mana yang menyebabkan keberkatan itu datang. Ulama kata melalui 4 cara datangnya sumber keberkatan ini. Kalau kita boleh sebut seketika untuk kita boleh faham betapa besarnya nilai berkat ini. Yang pertama katanya para alim ulama, berkat ini datang melalui masa. Masa itu yang menjadikan keberkatan dalam hidup seseorang. Bila masa berkat? Ramadan. Ramadan ini masa yang penuh dengan keberkatan. Allah jadikan sebulan, bulan Ramadan ini bulan yang al-mubarak, bulan yang penuh dengan keberkatan. Masa-masa ini menjadi penuh dengan keberkatan. Para hadis kan boleh rasa bagaimana nikmatnya Ramadan. Kita boleh rasa nikmatnya Ramadan yang Allah kurniakan kepada kita bila saat-saat yang penuh berkat pada kita. Di saat mana yang dinamakan dengan waktu sahur, bisa contoh. Sahur di antara masa yang berkat, masa yang payah untuk kita nak bangun sebelum daripada ini. Tapi Ramadan kita jadi ingat untuk bangun. Sehingga kan Rasulullah SAW sebut, tasahharu fa innaha barakah. Bersahurlah kamu kerana sesungguhnya dengan kamu sahur itu penuh dengan keberkatan pada kamu. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW sebut, tasahharu walau bi tamratin fa innaha barakah. Sahurlah kamu walaupun dengan sebiji kurma, kerana dengan kamu sahur dengan sebiji kurma itu dia akan membawa keberkatan pada kita. Kita boleh tengok berkat tak berkat. Kita sahur dengan sebiji kurma, kita sahur sebiji kurma, kita boleh bertahan sampai pada maghrib. Sampai pada maghrib, saat yang penuh dengan berkat. Nak disebutnya gambaran bagaimana sahur itu menjadi berkat pada diri kita. Dengan sebiji kurma, cuba kita makan juga sebiji kurma dalam bulan yang lain yang tanpa kita niat sahur. Boleh bertahan sampai maghrib? Tak boleh.
Zuhur je ketar tangan-tangan kita. Dah mula dah kita rasa siapa tak kena lebih itu. Tengok bagaimana Allah jadikan keberkatan ini. Ramadan masa yang berkat. Dalam bulan Ramadan ni masa-masa yang penuh berkat. Bila lagi saat-saat kita solat, saat-saat mana kita hadir majlis ilmu, duduk di majlis ilmu, masa yang berkat dalam bulan Ramadan dan bukan bulan yang Ramadan. Maknanya berkat pada diri kita. Kita duduk majlis ilmu berkat. Tuan-tuan tahu berkat tak berkat? Tuan-tuan duduk di majlis ilmu rasa tenang je rasa. Boleh tertidur kita dalam majlis ilmu. Nak sebutnya berkat dan tekanan. Kalau kita duduk tempat lain kita tertidur, tak tertidur. Ada orang tidur atas mangkuk tandas saja. Nak sebutnya bagaimana berkatnya kita. Di saat ini kita akan rasa tenang. Bila lagi berkat pada kita ni, saat mana dekat nak berbuka, Rasulullah SAW mula sebut masa-masa yang berkat pada diri. Saat nak berbuka, masa yang berkat. Semua di saat itu, semua kita akan rasa tenang. Sehingga Rasulullah SAW sebut, "Lisa'il farhatan, farhatun inda iftari, wa farhatun inda liqa'i rabbih." Orang yang masa ni, dia ada dua saat kegembiraan dalam hidup. Bila saat kegembiraan pada dia, waktu mana dekat nak berbuka, dan juga waktu mana saat dia berjumpa di hadapan Allah SWT. Saat berbuka itu saat yang indah dalam hidup. Allah jadikan tenang pada diri kita. Semua balik awal bulan Ramadan kan. Bulan Ramadan kita balik awal bagi tahu pada bos, balik awal si bos. Bos hanya kenapa balik awal? Ramadan ni pun Ramadan, tak faham bos apa ni. Ramadan ni bos balik awal sikit. Bos hanya kalau balik lewat tak boleh bos. Game tak boleh. Ramadan semua balik awal, duduk depan meja makan. Nunggu saat berbuka ni, tolong isteri ambil makanan letak di hidang, tolong isteri. Isteri memandang atas bawah. Isteri kata beliau, bau perasan kepada suami dalam hidup. Bulan-bulan lain tak pernah nak tolong isteri. Bulan Ramadan kita dah mula tolong, duduk meja makan. Kejap-kejap tengok. Bulan yang paling kerap tengok jam Ramadan paling kerap tengok jam. Duduk ni nak saat berbuka ni, menunggu saat berbuka tu, dia jadi indah tu. Sehingga kan sibuk buka radio, buka TV. Allah jadikan nikmatnya nak menunggu saat azan. Allah jadikan kenikmatan di sana. Saat berkat di mana? Sibuk tanya anak, lambat lagi ke? Lambat lagi bang, 10 minit lagi katanya anak. 10 minit lagi, dia gaul nasi slow-slow tak boleh. Dia gaul dulu. Dia angkat, dia jatuh. Lama-lama lepas depan mulut je. Dengar je Allahu Akbar tu nak terus ni. Orang tanya nak makan awal, makruh lewat tahu makruh. Tengok cara Allah nak jadikan keberkatan. Allah jadikan pada kita saat-saat ini berkat. Satu. Yang kedua, berkat ini datang bila? Masa berkat bila hari Jumaat. Bila lagi masa berkat? Yaumul Arafah. Pada padang Arafah. Pada masa hari padang Arafah, masa yang berkat. Bila lagi masa yang berkat dalam hidup kita ni, masa-masa yang Allah jadikan terbaik dalam hidup kita, masa-masa hari raya yang Allah jadikan pada umat yang beriman pada Allah SWT. Satu. Yang kedua, Allah jadikan berkat ini datang daripada mana? Daripada individu. Individu itu mendatangkan keberkatan dalam hidup kita. Siapa yang boleh mendatangkan keberkatan dalam hidup kita? Yang pertama katanya para ahli ulama ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kita tak boleh nafikan bagaimana Allah jadikan keberkatan yang disebut dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini. Yang kedua, siapa yang paling berkat dalam hidup kita? Kedua ibu bapa kita. Kedua ibu bapa menjadi sumber keberkatan dalam hidup. Sama ada ibu bapa kita ataupun ibu mertua, bapa mertua kita. Dua-dua ni kena jaga. Saya sentiasa ulang di mana-mana. Jangan kita asingkan di antara ibu kita dengan bapa kita serta ibu mertua dengan bapa mertua. Kerana dua-dua diharamkan untuk kita kahwin dengan mereka. Kahwin dipanggil haram mu'abbad, haram sampai bila-bila. Kita tak batal sembahyang dengan ibu bapa mertua kita. Maknanya gambaran apa dia? Besar nilai ibu bapa mertua dalam hidup. Ada orang dia tak jaga hati ibu bapa mertua, tapi dia jaga hati ibu dia saja, bapa dia saja. Sedangkan bapa mertua, satu hari nanti dia pun akan jadi bapa mertua kan. Dia pun akan jadi ibu mertua kan. Karena kita tak pandai nak jaga. Mereka ini sumber keberkatan dalam hidup kita. Setiap kali mana bahkan Rasulullah pesan, jaga hati kedua bapa kan. Dalam Islam ajar, wala taqul lahumā uffin wala tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā.
dengan kedua bapa kamu dengan kataan yang lemah lembut pada mereka. Sehingga kan Syekh Muhammad Ghazali kata apa? Dia kata mana-mana ibu bapa yang mula telefon tanya khabar anak, seorang anak yang ditanya khabar oleh ibu bapa dia. Ibu bapa dia telefon tanya khabar dia. Tanda anak itu sudah anak derhaka. Maksudnya gambaran anak dia, apabila ibu bapa dah mula tanya khabar terhadap anaknya sendiri. Ibu telefon berita, Muhammad, lama tak dengar cerita, kamu sihat ke? Maknanya kamu ni dah jadi anak derhaka dan muda. Kenapa kamu jadi anak derhaka? Kerana kamu sudah menghilangkan keberkatan yang Allah kurniakan dalam hidup kamu dengan hidup kedua ibu bapa. Hidup kedua ibu bapa ni bukannya perkara yang main-main. Berapa ramai anak-anak yatim itu yang kehilangan ibu bapa dalam hidup mereka. Tiba-tiba kita tak pedulikan ibu dan bapa kita yang masih ada di sini. Patutnya kita besarkan mereka dalam hidup kita. Dua. Yang tiga, satu lagi sumber yang berkat dalam hidup kita yang namakan dengan para alim ulama. Para alim ulama yang masih hidup, orang alim yang masih hidup, ambil keberkatan dengan mereka. Siapa lagi yang masih berkat dalam hidup kita ni? Yang disebut dengan anak yatim dan juga fakir di sini. Wa khalaqa ahlal dhulli wal maskan. Disebut dalam doa, dalam hadis Rasulullah, tuba dan beruntunglah siapa yang hidup dia liman syaralahu aibu min uyubin nas wa tuba sampai Rasulullah kata wa khalaqa ahlal dhulli wal maskan. Hidup dia bergaul dengan orang miskin dan juga anak-anak yatim ini sendiri dalam hidup mereka. Kenapa mereka menjadi sumber berkat? Rasulullah SAW sebut anak yatim dengan aku ni kehatan. Rasulullah SAW sebut ni dekat dengan jaga. Rasulullah pesan siapa yang jaga anak yatim, Rasulullah SAW sebut dia dengan aku dalam syurga ni kehatan. Rasulullah tunjuk macam jari ni dengan jari, dia dekatnya dengan aku. Nak sebut ini gambaran ni kenapa? Sumber berkat. Rasulullah SAW sebut lagi dalam hadis yang lain, siapa-siapa yang hati dia keras, ayat nak ingat pada ayat Allah, maka kamu tolong di tangan kamu, sapu tangan kamu di atas kepala yatim dan ustaz di kepada mereka, cium dahi mereka, kerana dia akan menjadi sumber keberkatan dalam kehidupan kamu dan melembutkan hati. Nak sebutnya besar dipanggil demikian. Dua, yang tiga sumber berkat dalam hidup kita. Sumber yang berkat lagi dalam hidup kita dia yang dinamakan dengan yang Allah bagi tempat yang menjadikan keberkatan. Tempat yang berkat apa dia? Masjid Haram, wa Masjid Nabawi dan juga wa Masjid Al-Aqsa. Rasulullah SAW disebut dalam Al-Quran dan disebut dalam hadis Rasulullah SAW. Rasulullah sebut la tashaddadu rihal illa thalath. Jangan kamu sibuk nak melancong tempat lain kecuali dalam hidup kamu. Tiga tempat ni, Masjid Agung dan Rasulullah, Masjid Nabawi, wa Masjid Al-Haram dan Masjid Al-Haram, wa Masjid Al-Aqsa dan Masjid Al-Aqsa. Tiga tempat ni besar bagi kamu. Masjid Al-Aqsa sampai Allah sebut barakna haula, kami berkatkan pada sekitar pada tempat-tempat itu. Maknanya tempat menjadi berkat. Kat mana lagi? Masjid jadi berkat. Kat mana lagi berkat? Dalam hidup kita ni, yang namakan dengan rumah tangga yang tidak dilakukan maksiat padanya dan sentiasa dibina ibadah dalam rumah tangga tersebut, rumah tangga itu diberkati. Tuan-tuan pergi ke mana-mana pun, pergi ke tempat-tempat lain pun, hati kita kalau rumah tangga kita berkat, hati kita ni sentiasa merindui untuk kembali ke. Kenapa? Kerana kita ni dalam keadaan rumah kita itu diberkati oleh Allah. Tapi jangan buat maksiat dalam rumah tangga itu. Kerana berkat ini hilang ini. Tak ada mana kamu buat maksiat. Buat maksiat ini hilang tu berkat. Tuan-tuan kerja, tuan-tuan dalam keadaan tuan-tuan kerja, tiba-tiba tuan-tuan tak sayang, hilang berkat gaji tuan-tuan. Tuan-tuan buat kerja, tiba-tiba buat maksiat. Buat maksiat apa dia? Berjudi dengan duit yang kita dapat. Kita dapat duit, daripada duit ini kita zina, melanggar pelacur, buat benda yang dilarang oleh Allah, buat maksiat dia, hilang berkat. Hilang berkat dalam hidup. Jangan buat maksiat. Rumah tangga kita dah bina dah hidup dah. Jangan buat maksiat dalam rumah tangga. Siapa yang buat maksiat dalam rumah tangga tersebut, buat maksiat dalam rumah tangga dia apa dia? Dia bawa patung-patung letakkan dalam rumah tangga dia. Ataupun dia ambil gambar-gambar binatang-binatang yang dilukis dan dia letak dalam rumah tangga dia. Ataupun dia buat apa dia? Dia masukkan alat-alat muzik dalam rumah tangga dia tersebut. Hilang keberkatan rumah tangga tersebut. Rumah tangga itu akan jadi berkat tatkala mana dia bina ibadah dalam rumah tangga. Rumah tangga ni jangan masuk benda unsur-unsur maksiat. Bawa masuk majalah hai, mangga, membelang, kuini, macam-macam gaya.
yang menyebabkan kerosakan dalam rumah tangga kita tersebut. Jangan hilangkan keberkatan. Dah kita bina dengan berkat tadi, jangan kita buat maksiat. Kenapa dia? Maksiat itu hilang keberkatan dalam hidup seorang kita. Yang kedua, jangan berlakunya pertengkaran dan perbalahan. Jangan ada pertengkaran dan perbalahan. Apabila berlaku pertengkaran dan perbalahan, menghilangkan keberkatan. Fatafshadu wa tadhhabu rihukum. Apabila kamu berkelahi di kalangan kamu, dia akan hilang air muka kamu, maruah diri kamu, kekuatan kamu hilang pada diri kamu ini sendiri. Apabila kamu berkelahi yang menyebabkan akhirnya kamu tidak diberkati lagi di sisi Allah. Ni orang kita dengan tiap-tiap kali masa Ramadan ni berkelahi nak sembahyang tarawih 8 rakaat ke 20 rakaat. Sentiasa berkelahi, dia jadi acara tahunan. Masuk Syawal, hilanglah acara tersebut. Masuk Syawal mana? Baiklah, kita nak asyik kali ni 8 ke 20, 8 ke 20. Padahal nak sembahyang 8 pun boleh. Rasulullah buat 8 rakaat. Nak buat 20 rakaat pun boleh. Kerana Sayyidina Umar buat 20 rakaat. Nak buat 30 rakaat boleh. Kerana Sayyidina Osman buat 30 rakaat. Nak buat 38 rakaat boleh. Kerana Umar Abdul Aziz buat 38 rakaat. Orang kita asyik kali 8 ke 20, 8 ke 20. Dia tak pernah kali 30 ke 38, 30 ke 38. Tak pernah kali benda-benda yang ini. Masih berkali benda yang buruk dipanggil. Dalam keadaan yang tak perlu kita baik. Sampai ada geng 8 dengan geng 20 di masjid kan. Sampai semua masjid itu siap buat parking 8 sebelah kanan, parking 20 sebelah kiri. Dia jadi demikian. Anda ingat lagi anda pernah cerita oleh para haniskan atau peristiwa anda pergi masjid di Talijaya, naik ke masjid tersebut, duduk saja ke masjid ni, duduk saja. Bila datang Rasulullah, Ustaz, malam ni Ustaz tazkirah kan? Anda kata dia, malam ni ada tazkirah. Ustaz, malam ni Ustaz tazkirah ni, Ustaz bantai sikit geng-geng 8 tu. Kenapa kena bantai? Dia nak geng-geng 8 ni, habis dia 8 rakaat, dia balik terus Ustaz. Apa masalah kalau dia balik? Dia nak kalau dia balik terus, apa juga Ustaz? Dia sapu habis more-more yang ada. Dah kita geng-geng 20 tak apa semua. Ingat ke tarawih ni. Geng-geng 8 pun satu tak siam dah langsung balik geng-geng 20. Kadang-kadang benda-benda macam ni lah mulai sama-sama. Benda-benda yang buruk kita mulai, yang menyebabkan yang untung siapa? No, musuh yang sedang sok-sok. Yang untung siapa? Yang tak sembahyang langsung. Yang tak sembahyang langsung. Kita mulai sama-sama orang Islam. Bila kita mulai hilang keberkatan dalam kehidupan kita ini sendiri. Para hadirin sekalian, kita berada dalam bulan yang penuh dengan keberkatan ini. Jangan terlupa satu benda untuk kita nak jadikan berkat lagi. Banyakkan doa dalam hidup kita. Doa dan setiap amalan yang kita buat, mulakan dengan bismillah. Dan buat satu benda yang kita buat ni, biar kita buat setiap benda yang kita buat itu diberkati dan dirahmati di sisi Allah. Kerana bukan kita nak hidup untuk dunia saja, tidak. Tetapi Allah jadikan perjalanan hidup kita ini sampai ke akhirat. Oleh kerana hidup sampai ke akhirat Allah, maka kita jaga satu benda yang kita kena sentiasa pesan dalam hidup kita, dalam rumah tangga kita, biar kita diberkati dan dirahmati di sisi Allah. Barulah kita akan keluar dari bulan Ramadan ini, kita menjadi la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kamu di kalangan manusia yang bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Nasus alaihi tazkirah kita ni, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan tazkirah ini diingatan pada dirinya dan para hadirin. Sementara kita menunggu saat-saat yang penuh kebaikan pada diri kita solat Jumaat ini, dan kita dah masuk pusingan yang kedua dalam bulan Ramadan bermula pada malam ini. Tuan-tuan tolong istiqamahkan terus. Kita dah habis 10 hari ini, insya-Allah 10 Ramadan, dan malam ini kita dah mula masuk pusingan yang kedua. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, wa awsatuhu maghfirah, pertengahan Ramadan itu keampunan Allah. Maka jangan tinggal masjid-masjid, jangan lagi kita jadi bagaikan orang itu, jangan. Orang yang di awal datang tapi di akhir tak datang ke masjid. Biar kita istiqamah, kita doa kepada Allah, ya Allah tolong jadikan aku di kalangan hamba kamu yang sentiasa menjaga dan mentaati perintah kamu di waktu mana susah dan juga senang, ya Allah. Biar kita kekal sampai momentum kita ini, sampai kita berada pada penghujung Ramadan nanti, insya-Allah. Aku lupa lihat astagfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tuan-tuan, sebelum kita doa kat belakang sana, insya-Allah ada dua perkara yang nak sebut. Yang pertamanya, kat bawah nanti ada pamphlet yang tersebar. Pamphlet tersebut Ana sedang beli satu bangunan di Syahla Section 8. Bangunan tersebut sepatutnya
orang Kristian nak bayar sebanyak 5 juta ringgit. Anda tahu saja bangunan itu di tengah-tengah komuniti orang Melayu tu. Kemudian anda sebut, anda pergi jumpa dengan owner tu sebut, anda kata jangan jual pada orang Kristian. Anda nak beli, anda sebut, anda tolong beli dah. Beli dan anda tawar, anda tak boleh bayar sebanyak 5 juta, tapi anda nak bayar sebanyak lebih kurang 2 juta saja. Sebab hutang owner tersebut dengan bank ada lebih kurang 1 juta. Anda kata anda bayarlah 2 juta, anda sebut demikian. Bangunan tu, alhamdulillah tuan dia pun setuju, dia bagi. Dan anda buat sekolah tahfiz di Syekh 8 Shah Adam. Kemudian anda buat pusat Darul Tibun Nabawi, pusat perubatan Islam Tibun Nabawi, yang orang kita kena sihir dan sebagainya, sihir yang banyak sekarang ni yang tersebar di kalangan masyarakat kita. Anda kata datang, siapa-siapa yang kena sihir, kena gangguan dan sebagainya, datang ke pusat rawatan tersebut tanpa bayaran apa-apa. Tak ada bayaran apa-apa, cuma ada tabung derma je lah. Mandang tabung derma tu pun tak apa, senyum pada tabung derma pun tak apa. Cuma nak sebutnya, lepas pada tersebut, kita buat pusat rawatan Islam dan kita buat pusat pengajian awam. Anaknya, bila anak kutip dana pada tahun lepas, kurang 1 juta dapat, dah bayar dah 1 juta, tinggal 1 juta lagi belum cukup. Jadi tahun ni anak harap supaya tersebarkan pula tersebut. Para hadisan yang ada niat nak wakaf untuk arwah ayah, arwah mak, arwah bakar-bakar arwah kita lah, bakar-bakar arwah ni boleh nak beninkan dan sebagainya. Anak target nak cari dalam 1000 orang yang boleh wakaf RM1,000, 1000 orang boleh wakaf RM1,000, dapatlah 1 juta insyaAllah. Tapi kalau tuan-tuan boleh bagi 1 juta ini, selesai masalah. Mana dah tahu jadi demikian. Itu yang pertama, pakar-pakar ambil apa yang tersebut dan sebar-sebarkan. Mudah-mudahan dia akan bawa kebaikan dalam bulan Ramadan ini. Yang pertama. Yang kedua, kat bawah nanti dia ada madu. Madu ni anda pernah umumkan sini dahulu. Di mana anda dapat daripada selatan Thailand. Kita nak bantu pada umat Islam yang bapa mereka ditembak mati, anak-anak itu kita kumpulkan, jadikan sekolah, buat sekolah anak-anak mereka tersebut. Dan alhamdulillah daripada asal pelajarnya lebih kurang 27 orang, sekarang hampir 200 orang hasil daripada jualan madu ni sendiri. Madu tersebut, madu yang pelajar-pelajar tu baca doa dan sebagainya, kena gunakan untuk rawatan Islam. Alhamdulillah, yang kita sihir tu bila minum madu tersebut, keluar sihir-sihir mereka. Kemudian ada yang kena batu karang teruk, dia minum air madu ni, alhamdulillah keluar batu karang tersebut. Ada yang kena kencing manis teruk, dia buat amalan. Alhamdulillah sekarang disebut kadar gula dalam darah dia lebih kurang 7 ataupun 8 daripada asal 18 sebelum daripada. Maknanya betul dalam hadis Rasulullah alaikum bil asal, biasakan hidup kamu dengan makan madu, kata Rasulullah. Makan madu ya, bukan bermadu, makan madu. Inilah satu-satu madu yang kita bawa balik rumah, orang-orang kita senyum. Berbalik satu lagi belakang parang di jawapan. Jadi bahkan sekarang boleh dapat kat bawah nanti lah insyaAllah. Dua, yang ketiganya, anda terlibat dengan Muslim Care. Terlibat dengan Muslim Care, kita pergi ke Gaza dan sebagainya. InsyaAllah pada tahun ini kita akan buat korban di Gaza, cuma satu bahagian tu mahal sikit, lebih kurang RM1,000 Muslim Care lah. Jadi kalau tuan-tuan nak buat korban pada tahun ini RM1,000 untuk dalam korban Hari Raya Haji nanti, insyaAllah tuan-tuan boleh bertemu terus dengan ADK Muslim Care ataupun ADK Masjid ni dan maklumkan pada mereka yang tuan-tuan nak ambil satu bahagian di Gaza nanti insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana iftah bainana wa bain qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana ij'alna muqim salat min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, jazakallahu khairan. Demikian tadi tazkirah daripada Baginda Ustaz Ahmad Suki. Semoga dengan tazkirah beliau tadi dapat mendidik hati kita insyaAllah. Dan di sini ada satu makluman, insyaAllah pada 2 dan 3 Ogos bersamaan dengan 24 dan 25 Ramadan, program Ihya Ramadan 1434, majlis iftar, qiyamul lail dan kuliah subuh, anjuran Malin Insurans Brokers Sdn Bhd pada 2 dan 3 Ogos. Malin Insurans Brokers Sdn Bhd akan menaja program pada tarikh tersebut. Atur cara majlisnya seperti berikut, iaitu Jumaat petang seperti biasa tazkirah sebelum berbuka, kemudian berbuka itu ditaja oleh jamuan kita ditaja oleh Malin Insurans, dan solat maghrib, kemudian solat isyak dan solat tarawih akan
dipimpin oleh Al-Fadhil Ustaz Anwar Ghazali yang merupakan Johan Karya Antarabangsa tahun lepas, tahun 2012 insyaAllah. Kemudian jamuan murid. Kemudian pada jam 3 pagi, iaitu pada 3 Ogos hari Sabtu, program Qiyamul Lail akan dipimpin oleh Al-Fadhil Ustaz Ahmad Subki Osman yang tidak asing lagi. Kemudian sahur juga disediakan oleh Malin Insurance. Kemudian solat subuh, selepas itu ada kuliah subuh yang akan disampaikan oleh Al-Fadhil Ustaz Syauqi Osman dalam tajuk Kegembiraan Ramadan dalam Sejarah Islam. Dan kita akan habis lebih kurang jam 7.30. Jadi pada para jemaah bolehlah bawa keluarga pada tarikh tersebut, iaitu 2 dan 3 Ogos bersama hari Jumaat petang dan Sabtu pagi insyaAllah. Sekian, terima kasih.